وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. طبعا قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى عن حبه وبعلومه كتاب الحمد. وهذه Bismillahirrahmanirrahim. Wahadihi wujuzatun aqabtuha jawharatat tauhidi qad hadzabtuha. Wahadihi wujuzatun aqabtuha jawharatat tauhidi qad hadzabtuha. Wallaha ard Jufil qubu linafi'a biha muri fis sawa biqami'a. Wallaha arju fil qubur nafi'a biha muridan fis sawa biqami'a. Wa kullu man kullifa syarr an wajaba alaihi ain ya'rifa ma qad wajaba. Wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ain ya'rifa ma qad wajaba. Lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa misla za ruslihi mustami'a. Lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa misla za li ruslihi fastami'a. وهذه وجوزة نقمتها جوهرة التوحيد قد أنزلتها. الله أرض بالقبول نافعا بها مريد بالسوى بطامعا. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يقف ما وجب. لله والجيد والممتنعا مثل ذا رسله مستمعا. وهذه أرجوزة واو الابتداء. هذه مبتدأ مرفوع بالابتداء مبني على الكسر محل رفع بنحو mubtada' jadi khabar. Hadhihi musyarrah ilaih pada syair yang ditulis ni. Adapun mastahdara fi zihni musannif, apa yang ada dalam fikiran pengarang nak menulis ni, dengan dan dia isyarat kepada apa yang ada dalam ilham dia, idea dia, akal dia, otak dia, betul bahasa dia. Apa yang ada dalam akal musannif, dia nak karang, betullah istilahnya musyarrah ilaih bagi hadhihi. Dia tunjuk ke sana. Hadhihi ni isyarah. Kita kaedah belajar baca kitab ulum ni, setiap isi isyarah mesti kena cari musyarrah ilaih, barulah dia jadi Ma'rifah. Ma'rifah ni isim isyarah dengan adanya musyarrah ilaih. Tanpa ada musyarrah ilaih, isim isyarah dia akan jadi mubham. Pasal apa? Pasal tak tahu tunjuk tu ke mana. Jadi takkan boleh kita nak arif apa benda yang ditunjuk tu. Kalau saya tunjuk sesuatu ada musyarrah ilaih, orang boleh jawab kan. Ini apa? Sikit tahu sikit. Ini telefon. Saya tanya, ini apa? Jawab. Ini apa? Itu apa? Kenapa tak jawab? Buat tak boleh faham. Saya tunjuk tu kat mana? Dah tu dia jadi mubham. Satu dalam jermiah disebut wa ismul mubham. Apa dia? Hadhihi wa haula'i. Alladhi dengan hadhihi, hal isi isyarah dengan isi mausul dalam jermiah disebut sebagai isi mubham. Pasal apa panggil mubham? Tu nama lah. Mubham tu pandang pada sudut sebelum ataupun isi isyarah semata-mata yang tak ada musyarrah ilaih. Mubham lah. Itu juga isi mausul yang tak ada silah. Pasal isi mausul mesti ada silah dan ain. Isi mausul tak ada silah, faham? Alladhi apa? Mesti ada alladhi qama abuhu ke, alladhi yadribu ke.
alladzina yu'minuna bil ghaib ke, alladzina yuqimuna shalah ke, mesti ada istilahnya aid, silah dah aid kepada domir tu, kepada domir silap, kepada isim mausul tu, barulah isim mausul dia akan jadi makrifah. Nahunglah sikit tu. Jadi dia kata hadhihi, ni yang isyarat dia kepada apa yang dalam ilham pengarang kitab ni nak tulis. Ada tunjuk ke sana. Urjuzatun adalah beberapa bahar rojas. Okay, dah kita baca kitab, apa kitab baca pun, bila dalam kitab lepas pengarang musannif ni dia tulis bismillah alhamdulillah salawat salam, kebanyakan kitab ulama dulu kalau ditulis atas disiplin ini kita boleh tangguh sama ada apa yang ada dalam fikiran dia satu hal, ataupun ini apa kitab yang dia dah siap garang, yang kita tanggungan dia ni buat dulu isi kitab dia, lepas tu baru dia buat mukadimah. Dua kaedah tu yang masyhur ulama untuk kita jadikan musyarul ilaih bagi setiap kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Itu dua je kebenaran kalian untuk tunjuk hazihi bagi kalam ulama yang duk menulis mukadimah kitab. Jadi ini kalau saya masyhur tu guru ajar, tunjukkan kepada apa yang dalam fikiran dia senang. Pasal biasanya atas sebut ghalib, orang menulis dia akan tulis bismillah alhamdulillah salawat salam, itu tulis kitab dia, bukan last kali tulis khutbah. Walaupun ada juga passion dia macam tu, dia tulis dulu isi garang, lepas tu baru dia buat mukadimah untuk kitab yang telah dia karang. Ada juga macam tu. Tapi ghalibnya selalunya dia mengarang, dia akan kata inilah yang aku nak karang, maksudnya benda tu dah ada dalam fikiran dia. Jadi hadhihi itu tunjuk kepada bastahdara fi zihnil musannif, apa yang terhadir, yang apa tergambar, terilham, yang dapat anugerah limpah kurnia Allah Ta'ala untuk dia nak menulis tu. Hadhihi urjuzatun, tu khabar lagi hadhihi adalah beberapa bahar rojas. Bahar rojas, masa kita sebut dah sekali lalu itu dah kan, bahar rojas ni. Bahar rojas ni salah satu daripada nama 16 bahar. Dalam kitab ngaji Muarud pun cerita kau silap jangka tu, maksudnya 16, ada 16 bahar dalam ilmu bahasa Arab untuk kita nak tahu ragam-ragam syair Arab. Pasal apa kena faham syair Arab? Pasal bahasa Arab datang daripada lughah Arab, antara lughah Arab tempat masdar nak tengok ni adalah syair-syair Arab untuk memahamkan inilah maksud dalam bahasa Arab. Arab dah pakai makna macam ni. Satu, kena belajar ilmu Arab ni. Pasal tempat rujuk lughah mesti rujuk pada bahasa Arab, dan bahasa Arab dah ada sebelum turun Quran. Cuma Quran ada, dengan datang Quran mengubahkan makna Arab asal daripada lughawi pada istilahi. Yang tu yang kita jumpa kaedah bahasa ulama, ada istilah lughawi, istilahi. Pasal apa? Pasal ada bahasa Arab yang dah dipakai sebelum datang Quran, dan bila datang Quran, kedatangan Quran tu mengubah terus makna yang disebut atau yang telah dipaham oleh orang Arab sebelum tu, dengan kalimah-kalimah yang dipakai dalam Quran, ubah langsung makna. Nanti yang dia ada dan disiplin kita belajar ilmu apa pun, kena faham ada makna lughawi, ada makna istilahi. Gagal bermakna lughawi dan istilahi, yang tu yang menyebabkan salah faham tu. Salah faham pasal apa? Pasal ada makna yang istilahi dah dia pergi pakai makna lughawi. Ada yang makna lughawi dia pergi faham makna istilahi. Kalau tak faham tu ngaji lama sikit. Nak faham bahasa-bahasa disebut lughawi, istilahi yang benda tu. Baik. Jadi urjuzah ni beberapa bahar rojas. Jadi ada 16 bahar yang kalau kita mengaji dalam ilmu arud khas bicara tadi. Atau kita nak ambil urjuzah ni, wazan dia, taktik dia, istilahnya apa? Dia punya apa sebutnya, suku kata dia. Suku kata dia adalah, suku kata syair bahar rojas ni ialah mustaf'ilun. Kalau bahasa Melayu kita ngaji pantun ada suku kata, ada 8 suku kata kan. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji, atas peti, ada 8 suku kata. Itu bahasa Melayu. Hutang emas boleh dibayar, hutang mati dibawa mati.
8 suku kata. Di bahasa Melayu dia ada 8 suku kata macam tu je. Dia tak ada satu format khas. Arab kalau atas nama suku kata, dia ada 8 suku kata. Bohbi 8 tu, ada 10 suku kata, ada 16 suku kata. Cuma suku kata dia bukan macam Melayu sebut macam tu je, tapi dia di atas ada yang berbaris, ada yang mati. Kaedah baris mati itulah menentukan, istilahnya dipanggil taktek. Taktek tu kalau bahasa Arut dipanggil suku kata lah. Suku kata dalam kita ngaji pantun, bab pantun dipanggil suku kata. Allah. Jadi suku kata urjuzah ni baharunya apa? Mustaf'ilun. Yang saya potong tu, potong ikut suku kata. Kalau contoh ni, wallaha mustaf'ilun, wallaha jufil qabu linafi'a. Walaupun tengah-tengah kalimah, potong di situ. Baik. Dia kata ini adalah beberapa bahar rojaz laqab tuha. Aku laqab dengan dia. Maksud laqab ni samai tuha, aku nama dengan dia. Dalam bahasa Arab, laqab ni ada makna lain. Kita belajar bahasa Arab, ada dipanggil isim, ada laqab, ada kunyah. Isim ni nama betul, Muhammad misalnya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Anak bapa Tok Wan bin Muhammad. Tu ada yang gelar dia sebagai, ada gelaran ni itulah dipanggil laqab. Dia digelar sebagai Hujjatul Islam. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Hujjatul Islam. Untuk kunyah ni setiap nama yang diberi ada perkataan bapa atau mak di depan, abun ataupun Jadi Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu. Jadi laqab tu kalau ikut Hujjatul Islam tu laqab. Tapi yang ni laqab tu je orang tauhid ni. Sebut laqab dengan makna sama itu. Syarah tu banyak kan. Apa dengar lah cara saya syarah macam tu. Ni pun awal-awal saya rajin lah syarah itu. Ke tengah esok tak tahu lah. Pasal bab-bab macam tu kena belajar tak. Pasal memang belajar khas pun memang ada bab tu. Cuma awal-awal baca ni saya rajin lah. Esok dah cemuh dah cerita tu, tak mau dengan saya nak cerita apa isi kitab je. Ni pasal tak jumpa lagi isi kitab. Syarah pi lah kat tu. Hampa pun nak pergi ngaji ilmu tu, sekurang-kurangnya hampa dah dapat gambaran. Oh, ni macam ni. Pergilah saya ngaji tu. Saya ngaji dulu pun banyak ilmu yang saya tak pernah belajar, tapi Tok Guru dia baca, dia cerita. Kita dengar, naik minat kita. Semangat datang, buat apa? Nak pergi ngaji tu. Kena ngaji lagi. Kena ngaji lagi. Punya geram tu sampai tak tahu siapa nak ngajar. Tok Guru sebut dah, kitab ni, ini kitab dia. Pergi beli. Macam apa? Gila punya hemah mengaji. Mengaji memang kena ada hemah tu. Hemah nak mengaji ni, dia tak boleh macam ni. Contoh apa? Main pondok kan? Nak mengaji kan? Nak ngaji sampai mat sampai berapa tahun? Takat boleh faham, baca-baca mukadam jadilah. Allah. Baik balik itu. Tak ada hemah langsung. Main pondok takkan tak boleh baca mukadam. Berapa main pondok? Nak akhir hidup umur ni nak mapuh lah, boleh main jemaah pun tak apa lah. Hemah tak ada langsung ngaji pondok. Kena hemah pondok macam mana? Main pondok, nak duduk berapa lama? Selagi tak boleh mengajar, tak balik. Tu best. Selagi tak jumpa kitab mahali, kalau kitab bekah tak mesti ngaji. Khatam Bukhari Muslim bawa balik. Hemah tu. Habis-habis tak Jawahir Bukhari habis. Mata Abi Jamrah habis. Kalau tak boleh apa? Ataupun dia kata selagi tak boleh buka pondok tak mesti mengaji. Kalau tak buka pondok pun sekurang-kurangnya boleh ngajar lah tak pondok. Dia punya hemah tu. Ini sama lah. Tadi saya boleh sebut tu kan, nak sebut hemah mengaji tu. Saya sebut ilmu Arab je kan, pada macam ni. Arab lah, nama epek pajak tauhid. Tapa lagi apa tu? Garang ni.
Tak, memang itu prinsipnya ni. Pasal tujuan cerita tu pasal alat ni kalau tak ada, tak cukup. Ayah nak faham. Macam nak power kereta, screwdriver tak ada, habis tak boleh buat kerja. Alat lain semua ada, screwdriver tak ada. Ada benda lagi nak kena screwdriver, takkan nak belah dengan jari. Yang gigi tak boleh, yang gigi tak boleh. Dengan spanner, benda memang screwdriver, spanner tak boleh masuk lubang screwdriver tu. Wadi urjuzatun laqabtuha jauhar. Baik, apa nama yang dia bagi? Samai tuha jauharatat tauhid. Aku namakan dia jauharah tauhid. Tu maf'ul bagi laqabtuha. Aku namakan dia jauharatat tauhid. Laqabtuha, ha tu maf'ul lah. Jadi jauharat tauhid tu maf'ul sani bagi laqabtu. Satu dia berdua baris dengan tasydid. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha mustaf'ilun. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha mustaf'ilun. Mustaf'ilun laqabtuha mustaf'ilun laqabtuha, tasydid kan, laqabtuha. Laqabtuha boleh je baca, tapi bila laqabtuha mutaf'ilun, dia tadi mustaf'ilun, mutaf'ilun, sin dibuang, ada zihaf situ, zihaf ilal. Saya sebut tu lagi yang sakit kepala pula. Ada zihaf, ada ilal lah pula. Ilal nama lain, zihaf nama lain. Biar tu saya sebut itu. Nanti yang kata kena mengaji, bila ngaji tu boleh tahu sebiji-sebiji baca syair tu. Macam kita scan tu. Whatever, alat ada, boleh scan. Alat tak ada, mau nak scan apa? Tengok My Sejahtera tu, tengok petak tu. Gil. Boleh scan cara. Ni mesti ada alat dah. Tu pun internet tak ada, tak boleh baca tak. Tak boleh baca. Kan? Check in. Kering. Nak baca aku dah. Tak faham tu lah. Sebut tu kan. Saya nak cerita alat. Alat. Jadi jauharat tauhid tu maf'ul sani. Jauharah tu mudhaf, tauhid mudhaf ilaih. Qad hazabtuha. Jauharat tauhid ni kata dia qad hazabtuha. Qad tu masuk hazabtuha fi'il madhi, maksud dia li tahqiq. Hazabtuha qad hazabtuha, maksud kata hazabtuha hazabtu kalimatiha, sesungguhnya telah tu hazabtu makna nazzahtu, hazaba tahzib, hazaba yuhazibu tahzib, dengan mana nazzaha yunazihu tanzih. Apa tanzih apa? Tanzih apa? Dia telah tanzih, dia telah tahzib. Cuma tanzih itu untuk umum makna bersih. Tapi istilah tahzib ni dia telah tapis dan saring. Yang turut maksud kata bersih. Dia telah saring dan tapis. Kalau ikut domir tu hazabtuha ay jaharah. Apa maksud jaharah tu dia tahzib? Maksud dia kalimah yang ada dalam jauharah tauhid tu dia dah tanzihan. Faham tu? Hazabtuha, aku telah bersihkan dia. Bersih daripada apa? Ada tempat takluk jar majrur, takluk dengan hazabtu yang mahzuf. Hazabtu ai an fudulatiha, ataupun benda yang lebih-lebihnya, ataupun anil ikhtilafatiha, daripada benda-benda khilaf yang ada dalam bab tauhid yang dia tak sebut. Jadi maksudnya bila tanzih ni, maksudnya ada benda yang nisbah orang baru belajar, yang tu kalau sebut berserabut aja, wafi bahasa gitu, dia telah hazafkan dia. Dia tanzih, dia saring, dia tak bubuh dalam kitab dia. Jadi kitab kita ni 144 bait ni memang pure je lah bahasa itu. Kalau ada disebut tu ada khilaf, maksudnya yang tu khilaf yang tak dapat tidak kena maklum, yang ni ada khilaf. Itu je. Itu pun disebut ringkas saja. Besar yang disebut itu adalah yang dipakai dalam ahli sunnah wal jamaah, dan kebanyakan yang disenarai adalah di atas akidah yang telah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau disebut ada khilaf, tentu berhenti buat ada khilaf. Walibnya disebut macam tu dalam kitab ni. Baik. Jadi kata dia, yang inilah kitab yang nak karang, Berbahar Rajas. Aku namakan dia Jauharah Tauhid, yang aku telah bersihkan dia daripada
khilaf-khilaf dah apa yang tak sepatutnya nisbah orang yang baru belajar. Pasal disebut ni matan. Matan selalunya pendek, ringkas, padat. Qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ikhtisar itu dia kan. Ikhtisar dengan mana? Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaz dia sikit tapi makna dia banyak. Tengok nanti ada tempat-tempat ni memang kita baca satu je nanti sejam syarahat tu nak faham dia. Satu kalau hampa ada hemah, pergi beli kitab yang syarah dia. Yang saya pegang ni, yang selalu orang pakai syarah dia, nama dia Tuhfatul Murid. Itu saya ada sebut nama dia Tuhfatul Murid, Ittihalul Murid, Aunul Murid. Kebanyakan syarah ni semua nama murid. Kalau Zadul Murid, atau lain. Itu saya punya. Kitab apa nanti tanya lain. Zadul Murid. Tu pun entah ada ulama kita dah ambil Zadul Murid syarah ni. Memang kebanyakan nama dia murid lah. Syarahan dia begitu banyak ulama syarahan dia, berkat kitab dia ni. Baik. Wallaha arju fil qabuli nafi'a, wallaha arju. Kalau dari segi baca boleh baca wallahu arju. Kalau baca wallahu arju kena takdir wallahu arju arjuhu. Kalau kita wallaha arju tu jadi maf'ul muqaddam. Kalau tak payah takdir apa-apa, dah makna macam tu lagi baik. Satu dia baca wallaha arju fil qabuli nafi'a. Wallaha tu lafaz jalalah tu mansub ana ta'zim, jadi maf'ul muqaddam bagi arju. Apa terjemahnya? Allah Ta'ala jualah, arju aku harapkan. Saya tak berapa baca sangat dia punya Rumi tu. Hampa bacalah. Saya nak syarah tu. Dan hampa pun kalau boleh jangan tengok Rumi tu, hampa tengok Arab yang saya duduk cerita tu. Apa yang hampa duduk ngaji Arab tu, cuba hampa hadamkan saya duduk syarah dengan Nahu, dengan i'rab Arab sikit. Dalam tu ada ilmu balaghah tu, saya duduk sebut tu. Hampa perhati itu. Jangan hampa pegang kitab Arab ngaji pondok tapi hampa tengok terjemah Rumi, tengok terjemah Jawi, hampa leceh tu. Pasal apa? Tak pandai tu. Dia tak pandai mana? Tak pandai nak faham Arab tu. Pasal kita ngaji Nahu nak bagi pandai Arab tu, dengan Arab tu kita faham, bawa faham ke bahasa Melayu. Itu tujuan kita mengaji. Bukan ngaji Arab, ngaji saja ya, tapi tak erti nak bawa Arab tu ke dalam bahasa Melayu. Itu istilahnya tak pandai tatbik, tak erti nak synchronize kan Arab tu ke bawa dalam bahasa Melayu. Kalau boleh baca Arab tu macam Melayu. Bahkan bahasa Melayu kita tak baca gitu, pasal kita tak ngaji Melayu terang mana. Ngajilah sekolah kebangsaan dulu. Tentang bahasa Malaysia pun dapat lulus. Bohlah bahasa gitu kan. Pasal kita bahasa Melayu kita tak ngaji macam mana kita ngaji Nahu. Saya sebut tu saya lah. Kalau tanya saya lebih-lebih bahasa Malaysia saya tak pandai. Tapi Arab ni berkelahi boleh. Nak kata sulasi menjari yang mahu mati, boleh kelahi boleh kelahi. Dengan Pak Arab pun saya pandai kelahi. Saya pernah kelahi dengan Pak Arab Pak tu kan. Apa cerita kelahi-kelahi ni? Nak cerita bagi faham Arab tu. Okey. Wallaha arju, akan Allah Ta'ala sajalah aku harap. Fil qabul, harap fil qabul. Jamar jurur takluk dengan fi. Arju fil qabul, pada penerimaan. Bahasa kita untuk Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala sajalah untuk dia terima. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha. Arju fil qabuli biha nafi'an. Jadi nafi'an tu hal bagi biha. Asalnya wallaha arju fil qabuli biha nafi'an asalnya. Tapi syair ni terbalik-terbalik Jadi nafi'an tu jadi hal. Sahibu hal dia mana? Biha. Boleh ke sahibu hal duduk belakang, hal duduk depan? La yakunul halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan kan. Jadi ba'da tamamil kalami, waktu mesti dia selepas. Jadi dia ba'da tamamil kalam, jadi sahibu hal mesti duduk depan, ni sahibu hal duduk belakang. Boleh, ni syair pasal asal dia wallaha arju fil qabuli biha. Asalnya Allah aku harap untuk terima biha bi jawharah ni, ataupun biha bi urjuzah, halata kauni urjuzah ni nafi'an.
hal keadaan Baharajah ni ataupun Jawharah Tauhid ni memunafaatkan, itu nafi'an. Syair ataupun Jawharah Tauhid yang ditulis ni memunafaatkan. Cak. Memunafaatkan siapa? Nafi'an biha muridan, memberi manfaat muridan akan orang yang berkehendak. Tak terjemah dia tu. Memberi manfaat ia akan orang yang berkehendak tu. Dia Arab betul tu. Saya Arab betul, dia Arab betul. Jadi muridan apa? Muridan tu bukan naat bagi nafi'an, bukan? Muridan tu maf'ul bagi nafi'an. Nafi'an isim fa'il beramal dengan amalan fi'il, merofokkan fa'il, menasabkan maf'ul. Fa'il dia dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali kepada Allah halatakau ni, nafi'an, memberi manfaat. Atau kita bagi i'rab dia jadi hal ke Allah, tak apa. Kalau tu tak payah takdir lah. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha. Allah ni nafi'an. Boleh? Jadi huwa tu siapa? Allah memberi manfaat. Kalau kata nafi'an tu hal bagi Jawharah boleh juga. Tapi isnad kan kata Jawharah Tauhid tu beri manfaat, isnad majazi. Pasal Jawharah Tauhid mana boleh bagi mudarat manfaat? Nisbahkan pada dia atas jalan majazi, majaz akli nama dia. Nampak saya syarah macam mana? Apa tak boleh faham itulah banyak ilmu tak mantap ngaji. Satu yang saya kata, hangpa kena ngaji. Ngaji bukan boleh ngaji bodoh-bodoh gitu. Ngaji nak guna macam tu lah. Jadi apa benda saya sebut tu? Macam mursal. Lama tak biasa jumpa lagi balaghah. Kalau saya sebut macam mursal, macam akli. Kalau saya tak ngajar khas pun majaz ilmu balaghah. Kalau saya hangpa duk ikut saya duk ngajar hal lain, saya pernah ajar tu, hangpa dengar tu, hangpa faham tu. Dengar ni boleh faham nanti. Pasal kita 24 jam memang majaz akli. Tengok kenyang ni tak asal lapar kan? Dah makan. Akan kita buat apa? Makan tu kenyang tu tak? Majaz akli tu. Takkan makanan mengenyangkan. Kalau hang itikad macam tu, makanan tu menyebabkan hang kenyang, hang tak rasa lapar, keluar daripada Islam. Yang bagi kenyang siapa? Mutu sebut kata dah makan, mulut sebut dah makan tak jalan sabab. Tu majaz akli. Sebut makanan tu yang menyebabkan kita tak lapar atas jalan sebut, tapi dengan sedarnya kita sebut tu faham Allah lah bagi kenyang aku. Baru ahli tauhid. Satu nak jadi ahli tauhid antaranya kena faham majaz akli. Pasal apa terang ni? Buka lampu, majaz akli. Lampu terang. Lampu kan terang, yang menerangkan Allah Ta'ala. Sabab terang lampu. Jadi alaqah sababiah. Saya faham syarah tu lagi, saya ngajar balaghah yalah. Saya nak cerita hal bagi nafi'an tu, hal ke Allah boleh, hal bagi Jawharah Tauhid boleh. Lebih-lebih nak syarah tu lagi panjang lagi melarat. Cukup. Jadi nak sebut muridan tu maf'ul bagi nafi'an, fa'il dia isim. Tapi boleh beramal amalan fi'il. Boleh pasal apa? Pasal dia isim fa'il. Dia akan merofokkan fa'il, dhamir mustatir dia huwa, maf'ul dia mana? Muridan. Allah Ta'ala hal dia terima dan beri manfaat dengan Jawharah ni muridan akan orang yang murid. Murid tu isim fa'il daripada arada yuridu iradatan, fahuwa muridun, murid. Maksudnya orang yang menghendaki. Bahasa yang dah dipakai murid ni maksudnya taliban, murid. Masuk murid tu taliban. Jadi harapan dia mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan bagi dengan sebab Jawharah ni, siapa yang memang nak mengaji dapat manfaat. InsyaAllah kita daripada kalangan tu. Wallaha arju fil qabul dan juga fis sawab. Boleh baca. Tu tak, cuma tak, kalau ikut dia terjemah, berkehendak lagi loba kepada pahala. Dia muridan, mula tu tami'an fi sawab. Kalau dia terjemah macam tu, saya bagi i'rab macam tu lah. Jadi murid ni murid macam mana? Murid ni fi sawabi tami'an. Jadi tami'an tu
Naat bagi murid. Asalnya muridan tabi'an fi sawab. Itu pasal apa bubuh fi sawab dulu? Darurah syair. Kalau bubuh biha muridan tabi'an fi sawabi, kan lalut lidah. Biha muridan tabi'an fi sawab. Tak sedap bunyi kan? Biha muridan fi sawabi tabi'an. Kan sedap bunyi kan? Satu. Nak belajar ilmu arut ada seni satu lagi pula. Lemah kita dengar tak? Saya mula-mula ngaji kata tu. Macam mana lah aku nak jadi orang Arab? Tak payah jadi orang Arab. Kau pergi ngaji apa kau kena mengaji, esok kau akan faham, orang Arab pun tak faham macam kau faham. Ya lah tu. Sedap yang ngaji. Itu ada benda yang sebut dalam hadis, man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang dia ada pengetahuan, belajar, berguru betul-betul, lepas tu dia amal apa yang dia dapat. Khasnya ilmu tauhid, ilmu fiqh, semua kewajipan kita untuk jadi takwa pada Allah Taala. Amal dia tu, mengaji elok-elok, bagi faham elok-elok. Hang buat apa yang disuruh, ngaji apa sepatutnya dia mengaji, apa akan jadi? Warasahullahu ma lam ya'lam. Allah Taala akan wariskan kamu benda yang kamu tak nak tahu pun belum ni. Itulah istilah ilmu laduni. Itulah ilmu laduni. Tak pernah tahu pun, tak pernah faham pun, tak pernah jadi orang Arab pun, tak pernah beranak di kalangan orang Arab pun. Kadang orang Arab pun kita tak pernah jumpa, tapi boleh faham macam orang Arab faham. Boleh. Bukan benda mustahil tu. Syarat dia apa? Man amila bima alima. Dia beramal dengan apa yang dia belajar. Belajar, hafal, ingat, faham. Itu yang dalam nisbah ilmu. Nisbah hariannya tauhid, zikir, fikir, baca Quran, selawat atas Nabi, jemaah, kasih ke orang lain, macam mana kasih diri sendiri. Tengok dia bodoh ajar, tengok dia malas, nasihat, tengok dia sesat, tunjuk jalan hidayat. Malas mengaji, tarik dia main mengaji. Agak perlu pusing selinga, pulas selinga. Mana perlu rotan. Siapa tu? Kasih. Nak dapat orang lain dapat hidayat. Sebab kasih pada orang lain, kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu kena ada perasaan kasih sayang pada orang di bumi. Allah akan mengasihi belah pada kamu malaikat yang ada di langit. Yarhamkum man fis sama tu malaikat. Jangan Allah Taala man fis sama. Kalau fis sama pun fis sama dengan mana? Makanah, bukan dengan makan. Ngaji khas jumpa nanti bab akidah. Kita nak selesai bab-bab macam tu macam mana? Baik. Satu bacaan makna lagi boleh macam ni. Ni yang kata kalau tahu Arab kita boleh Arab macam ni. Dia ni wallaha arju fil qabuli biha nafi'an. Nafi'an akan muridan, dan dia arju fil qabul satu fi sawab. Takdirkan apa? Isqatil atif. Asalnya ada huruf ataf yang dia gugurkan. Arju fil qabul wa arju fis sawab. Tamian tu hal bagi dia. Arju tamian hal keadaan aku tamak kan fil qabul wa fi sawab. Faham saya baca? Macam mana saya boleh faham macam tu? Ya. Faham kaedah dengan kaedah nahwu. Syarat dia semua dalam kepala. Scan. Ngaji lama sikit orang nak faham itu. Tapi hampa ngaji bagi saluran betul lah. Kalau hampa ngaji tak saluran betul, hampa tak boleh ada upaya macam tu. Takat duduk sekolah kebangsaan tak boleh. Duduk sekolah Arab je pun tak boleh faham macam tu. Hampa kena ngaji kat pondok dan kena ngaji dekat orang yang boleh irsyad jalan macam tu. Kalau tu macam mana? Macam tu. Macam tu lah sebut. Kita lalu syarat, tak jumpa syarat, tak boleh dapat mansyurut. Nisbah Allah Ta'ala bagi harus. Tapi atas jalan ghaliban, hukum adi, irtibat adiyah. Buat ni dapat ni, ada syarat, ada mansyurut. Tak makan, payah nak kenyang. Dia lapar nak minta doa je. Bukan mustahil dapat kenyang, tapi kaedah dia bukan tinggalkan makan. Perjalanan betul dia makan, tauhid dengan Allah Ta'ala. Bukan tauhid dengan Allah Ta'ala, tak payah makan. Bukan macam tu kaifiat dia. Jadi kaifiat macam ni macam mana? Ngaji, hati mohon dengan Allah Ta'ala. Jangan tak mengaji untuk mohon pada Allah Ta'ala. Betul lah bab mohon pada Allah Ta'ala, tapi syarat tak buat.
Hampa kunci ada kat tangan, nak buka pondok. Macam mana? Ya Allah, bukakanlah kunci ni. Aku nak yakin, nak belajar yakin dengan mu ni. Kunci ada di tangan, tapi tak pergi buka pintu. Nak tunggu kunci tu buka ni. Buka. Ya. Mustahil ke? Mustahil ke? Mustahil adat, bukan mustahil akal. Jadi boleh tak buka walaupun kita tak pergi jolok kunci tu? Boleh tak? Tunggu lah. Apa kaedah dia? Jolok kunci, buka. Apa tu? Masuk. Allah ni masuk aku. Betul. Itu jalan tauhid. Bukan tauhid ni tunggu tu buka sendiri. Ya. Dapat ilmu laduni, boleh buka pintu. Tak, niat dia buka pintu tu, buka lah. Macam tu. Hei. Nabi pun tak buat kaedah gitu. Yang tu kadang-kadang ada juga pahaman-pahaman sesat jadi macam tu. Apa dia? Tak belajar buat sabab. Sabab dia tak buat betul, tapi mengharap benda yang pelik-pelik. Kan dekat apa tanda kita naik pondok tu tulis tu kan. Apa dia? Tarjun najat tawalam tasluk masalikaha innas safina la tajri. Apa pun. Kamu duk harap tarjun najat, kamu duk harap nak dapat kejayaan, walam tasluk masalikaha, padahal kamu tak melalui, tak menjalani masalik dia, laluan dia. Nak jadi pandai nahu tapi tak ngaji nahu, ngapai je tak jadi, kena belajar. Nak ngaji balaghah, doa sampai menangis, meleleh, sampai keluar air mata darah, menangis. Nak minta pandai ilmu balaghah, tak pandai dah. Tarjun najat walam tasluk masalikah. Kalau buat macam ni macam mana? Innas safinata la tajri alal yabasi. Kapal dia takkan berlayar di atas darat. Apa maksudnya? Kena buah atas air, baru kapal boleh berlayar. Apa maksud dia? Bodoh kena pergi ngaji, bukan berdoa. Bukan maksudnya dah mengaji tak berdoa, bukan? Tapi kaedah dia mengaji dan berdoa. Ngaji dan berdoa. Jadi maksudnya buat sabab jasad bersama dengan hukukul ibad, hati dengan khaliqul ibad. Hati dengan Allah Ta'ala. Itu baru jalan betul. Rasulullah nak bagi dapat hidayah orang, pergi jumpa, cerita elok-elok. Dia punya tabligh dia dengan ayat yang balarah betul-betul kan. Betul hal, muqtadah hal. Dia telah sampaikan, punya hebat. Dia kata innama alainal balagh. Yang bagi hidayat Allah, tapi dia taklah buat bersahaja je dakwah. Tak ada. Siang malam bagi petang memohon-mohon pada Allah Ta'ala. Sampai Sayyidina Umar dengan Abu Lahab tu, dia minta salah satu tu, ya Allah, Islam salah seorang daripada dua Umar ni. Minta sungguh-sungguh, jumpa sungguh-sungguh, cerita sungguh Islam ni. Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Kata apa? Syarat dia buat, bagi masalik dia betul. Letak atas kapal, letak dalam air, memang jalan selalu. Siap. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Baik, yang ni dia sebut hukum pertama yang dalam matan dia ni. Apa dia? Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa misla zali rusli fastami'a. Dia memang dua syair tu nak cerita semua. Kau jam? 3-4. Fakullu man, kullu mubtada. Fa tu Ulifa fasaha. Kullu man kullifa syar'an, setiap man kullifa syar'an, orang-orang yang kullifa, man mausul, kullifa tu silah dia, aid domain mustatir huwa kembali pada man. Setiap orang yang ditaklifkan dia syar'an ay fi syar'i, mansub bid'il khafid. Asalnya kullu man kullifa syar'an ay fi syar'i, siapa yang ditaklifkan pada syarak, wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Itu asal mata dia. Wajiblah alaihi, wajaba, alif pada wajaba tu dipanggil alif itlaq untuk wazan syair, mustaf'ilun
nak jadikan lun tu wajaba, dia isbaq kan ba tu. Asalnya wajaba tu bukan wajaba tasniah, bukan. Dia wajaba fi'il mufrad je, tapi baca alif tu untuk syair, darurah syair. Wajaba alaihi, wajiblah alaihi, ala kullu man kulifa syar'a ni. Apa yang wajaba? Wajaba an ya'rifa. An ya'rifa tu fa'il lagi wajaba. Macam mana boleh jadi fa'il pula? Kan syarat fa'il isim. An ya'rifa tu, an masdariyah, an ya'rifa fi'il mudhari' tu leburkan dia jadi isim fa'il bagi wajaba. Faham? Itu ngaji mutasarruf tu. Kena faham. An dan idzan kai wala mukai. Benda tu. Sekali lalu saya sebutlah. Hangpa nak lain PM tepi. Dah satu azab tu. Ish, banyak lagi ni. Aku rasa aku ngaji habislah. Macam dah terror dah nahu ni. Maunya. Saya dah macam ni pun saya dengar ada orang Arab, saya gagau lagi. Ush. Ada orang handal lagi pada saya. Saya dengar dia, saya ngangak je lah. Kalau di bawah pada saya menyongin je lah tengok dia Arab. Boleh faham saya sebut kan? Memang macam tu. Memang macam tu. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Atas daripada orang yang alim ni ada alim lagi. Orang yang ada ilmu pun atas dia ada alim lagi. Habis-habis atas lah sekali Allah Ta'ala lah, mana boleh jalan. Kita ni pun bukan alim pun, kita jahil hai. Khud Allah haqqa. Mula cakap urdu ni. Alim jahil. Dia gigi situ pula lah. Baik, asal sebut ayarifah tu fa'il lagi wajabah. Kalau terjemah ialah wajib atas dia bahawa mengenal ia ma wajabah itu. Tapi kalau ikut an ya'rifah tu fa'il bagi wajabah. Bila fa'il mana maf'ulnya? Ay ya'rifah bahawa mengenal, ay ma'rifatuhu. Kalau takdir lah. Ay wajaba ma'rifatu, wajaba ala kulli mukallaf. Jadi ay ya'rifah ay ma'rifatu ma. Boleh baca idhafah tu? Nak baca tu? Ataupun bacakan dia jadi maf'ul bagi ya'rifah, mengenali ma akan barang, itu maf'ul isim mausul. Qad wajaba, sesungguhnya telah wajib ia ma lillahi, bagi Allah Ta'ala. Maksud ma tu sifat. Wal jaiza, atau daripada ma qad wajaba. Jadi an ya'rifa ma qad wajaba, wal jaiza wa ma'rifata wa an ya'rifa al jaiza, kena tahu sifat harus. Wal mumtani'ah, murad mumtani'ah ni wal mustahilah, dan sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi mukallaf kena kenal ma qad wajaba, wal jaiza, wal mumtani'ah. Alif pada mumtani'ah sama juga, nama dia alif li itlaq dalam bab darurah syair. Masa nak mat kan mustaf'ilun, kaidah mumtani'ah. Ni mumtani'ah, nak mustaf'ilun barajah hujung tu mumtani'ah. Jadi apa maksudnya? Wajib atau mukallaf mengenali sifat wajib, sifat harus dan sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Inilah ragam baca syair. Yang ni pun mula-mula je saya baca ni, sampai tempat dia nanti saya syarah. Tapi hangpa pondok, apa saya sebut ni hangpa kena, kalau boleh hangpa kena hadap tau. Maksud apa? Inilah ngaji pondok. Kalau orang awam saya tak syarah macam ni, awak penat yang saya cerita tu. Pasal mereka bukan ahli dalam faham ni. Memang nak dengar juga punya pasal. Kalau pondok saya syarah ni hangpa tidur, hangpa nak dengar saya syarah tu sifat wajib orang Ta'ala, sifat mustahil. Itu goreng. Ngaji pondok macam ni lah. Ambil satu. Belajar mengenal yang esok ini hangpa mengaji, esok hangpa baca balik. Macam mana saya baca, macam tu hangpa baca. Maksud apa? Macam mana saya faham, macam tu hangpa faham, hangpa cerita balik apa yang saya faham dengan alat yang hangpa dah faham tu, hangpa cerita balik kefahaman yang sama. Itulah baru mengaji betul. Itu baru mengaji bersanad. Baru mengaji faham betul, ambil pada guru, anak murid akan cerita sebiji macam mana tok guru cerita. Pasal apa? Kita punya perkakas dan alat serupa. Kalau air satu jak, kita bawa jak yang sama, air sampai turun ke bawah, kalau jak yang sama, semua satu jak, penuh.
Yang ni kita bagi jak, dia bagi kolek dah. Kolek tirih lah tu. Oh, waktu ni boleh. Tak faham. Okey, siap. Jadi wajib mengenal situ. Jadi kalau kita sebutnya apa? Kemudian wa misla. Jadi asal nak sebut, kalau bahasa kita selalu sebut wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay yajiba ma yajibu li maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Tu bahasa dalam kitab, tu kalam nasar, tak dalam syair. Syair macam nilah ragam ni. Jadi kita belajar syair ni, apa dia hikmah dia? Belajar ragam syair, belajar nak memahirkan baca bahasa Arab yang tungging terbalik dan tak ikut peraturan. Macam mana peraturan biasa, bahkan ada luar biasa, bahkan ada istilah darurah syair. Dia darurat, terpaksa buat macam ni. Jadi terpaksa panjang kan, terpaksa macam ni, terpaksa dahulukan, kemudian terpaksa. Maksud apa? Nak jaga syair punya pasal. Nyambi tu ngaji ilmu syair, itulah ilmu syair. Wa misla za li ruslihi fastami'a. Wa misla za, atau daripada ma qad wajaba. Jadi wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba, wal jaiza, satu jaiza maf'ulun bi, atau daripada mansub. Wal mubtadi'ah tu pun atau daripada ma qad wajaba. Wa misla dzalik, misla saja. Dan wajib yang ya'rifa misla za, sumpama ini, sumpama yang demikian itu, sumpama yang ini mana? Za tu wajib, qad wajaba, wal jaiza, wa mumtani'ah tadi, tiga tu. Dan sumpama demikian itu, maksudnya kena tahu wajib, mustahil, harus, li ruslihi, bagi rasul-rasulnya Allah. Baca li ruslihi, asalnya li rusulihi. Rusli jamak bagi rasul, rasulun, rasulani, rusul. Baca rusli, darurah syair. Fastami'a, dengarlah kamu, asalnya fastami'. Ataupun kita baca macam ni, fastami'a, asalnya fastami'an. Untuk baca fastami'a tu siapa? Bukan alif untuk menjadikan istami'a, istami'u, bukan. Alif tu itlaq. Ataupun kata alif tu adalah alif ganti daripada nun taukid khafifah. Pasal nun taukid khafifah, idriban. Kalau dalam kaedah ditulis idriba, jadi waqaf ma'iwaq. Apa faham tak faham, mendengar yang saya cakap tu. Jadi masuk fastami'a tu, fastami'an. Dengarlah sungguh-sungguh kamu. Apa aku nak khabar ni, kata dia. Siap. Maka dengarlah olehmu. Jadi kalau terjemah, itu ialah baca pun bukan susah. Nak faham ayat tu senang je. Apa dia? Setiap orang mukallaf. Nak faham mukallaf lah sikit syarah situ. Siapa man kullifa syar'an ni? Baligh berakal. Itu umum disebut siapa mukallaf. Baligh berakal. Lepas tu siapa lagi? Yang sampai seruan Islam. Wajib, khasnya yang baligh berakal, wajib kena kenal Allah Ta'ala. Dan nak kenal Allah Ta'ala ni, nak kenal macam mana? Kenal sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah, dan kenal sifat wajib, sifat mustahil yang harus bagi Rasul. Siap. Angka yang selalu disebut rumusan aqaidul iman ni 50. 41 pada la ilaha illallah kena faham, 9 pada Muhammadur Rasulullah. Siap. Atas kita angka pun kalau sebut 41, 9, dah biasa dengar dah. Yang tu lah yang wajib belajar. Nak wajib belajar, kalau dah belajar, nak buat apa pula? Kena terpelajar. Dan hadam apa dia belajar, untuk sentiasa musyahadah ke Allah Ta'ala, kenal makhluk ialah makhluk. Makhluk takkan ada sifat ilah. Antara makhluk tu aku, zat, sifat, af'al, milik, semua ke Allah Ta'ala. Makhluk ni sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Itu tauhid yang nak dicapai. Kita mengaji ni, mengaji nak belajar semua alat-alat keperluan untuk belajar kaedah faham apa nak ditulis dalam kitab, nak ambil faham. Itu kita pondok. Atas fardu ain, yang tu pondok tu, yang tu fardu kifayah. Fardu ain
kena pergi ngaji. Apa dia 41 tu, apa dia 9. Dah belajar nak buat apa? Jadi terpelajar pula. Hadam apa yang dah belajar, sentiasa jadi orang tauhid 24 jam. Iman dengan Allah. Yakin pada makna la ilaha illallah. Yang tu khas pergi ngaji tauhid. Ada kitab tauhid dah khatam dah pun. Khatam tu yang kita baca ni. Cuma apa kita baca ni pasti awal kitab. Saja nak sebut nisbah alat-alat apa sebut tu. Ke depan nanti bahas saya banyak insya-Allah kepada apa yang sepatutnya dipaham dalam akidah. Yang ni pasal awal kitab saya syarahlah bentuk macam ni kan. Apa dia alat, apa. Esok dah sampai tempat dia kita kena bergomoi dengan ilmu tauhid. Saya tak syarah lah macam tu lah. Syarah tu pula lagi berserabut lah badannya. Ustaz ni nak ajar syair ke nak ajar tauhid? Macam tu lah kan. Betul kan? Faham saya cakap apa kan? Tapi yang ni dah ada benda sampel dalam tauhid. Saya tak payahlah syarah 21, 41, 9 tu siapa? Yang tu ada benda hampa dah faham tauhid. Saya nak syarahkan yang hampa tak bisa dengar tu lah. Syair-syair atau takwil masdar, lebur kena jadi fa'il, yang ni ataf, yang ni dorah syair, yang ni alif li itlaq. Nak bagi hampa dengar tu tak pandai pun dengar je lah. Nanti hampa pergi ngaji lah. Esok sampai bab dia nak bahas, bab tauhid, saya bahas tauhid lah. Saya tak peduli nanti syair tu. Macam apa? Aku nak ajar tauhid, aku kan nak ajar syair. Tapi syair tu menyambil. Dah lalu. Duduk depan mata. Boh gila lah. Yang tu lah. Baik. Jadi pastami'ah tu asalnya pastami'an. Maksudnya suruh kuat tu. Kita dengar. Dengar elok-elok. Macam tu kot pasal dia. Kalau ngaji ni dengar. Itu istami'. Istami'an. Itu apa? Dengar lah. Nada kuat lagi sekali. Istami'anna. Itu. Dengar lah. Itu nun taukid khafifah tu. Tapi pastami'ah dia tak sesuai untuk nun taukid sakilah. Sakilah mesti ada nun. Pastami'an dah. Untuk pastami'ah ni, pastami'an asal dia pasal dia kaedah menulis macam la yusjananna wala yakunam minas saghirin wala yakuna waqaf. Tu asal nun taukid khafifah tu, tapi ditulis dengan ma'iwaq. Waqaf pun waqaf ma'iwaq. Siap. Ma asli. Kalau ditulis tak ada tanwin, ma asli. Waqaf dan ma asli. Tapi asal dia nun taukid khafifah. Hampa tak faham tu pening lah. Apa benda lah nun taukid khafifah? Tak nampak pun. Ngaji lah lagi. Maksudnya hampa tak lalu lagi bab-bab macam tu dalam kitab. Jadi yang tu kalau hampa baca kitab betul-betul hak Arab, terterap hampa. Kenapa? Hampa tak cukup berkakas. Bila cukup berkakas baru hampa boleh tengok satu. Yang ni saya nak sebut ni tujuan supaya nak membuka dinding-dinding tu lah kan. Kalau tak buka satu-satu pun sekurang-kurangnya hampa dengar. Banyak lagi ni. Tak jadi mengaji macam ni. Kita ngaji selama ni macam ni. Kena macam tu. Kenapa? Tak boleh apa lagi ni. Boleh baca gitu je. Tapi tak reti nak faham apa benda satu-satu dengan alat yang berkakas tu. Jadi maksudnya kena ngaji lagi nak pergi faham tu. Yang tu pun nanti kita baca, kita sadar, kita faham. Dia tengok ada benda terlepas faham lagi. Kenapa? Ada yang salah faham pun pasal tak faham cara nak faham tu. Ya. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Nak mula tu malam tauhid. Jadi nanti ke depan saya tak usik lah. Dia macam syair-syair apa tu. Pasal nak cerita bab taklid, tak taklid. Apa-apa ada khilaf-khilaf pula. Saya cerita tauhid lah nanti. Saya tak cerita lah syair-syair ni pasal baru 3 kali. Saya sebut lah ilmu alat tu. Situ dulu. Sambung nanti insya-Allah iz kullu man qallada fit tauhid. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhala salatin ala sayyidina